Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu, dan pada sesi kali ini cikgu akan menyambung kepada tajuk sebelum ni, iaitu kita masih lagi dalam bab 2 tingkatan 4, iaitu kebangkitan nasionalisme. Dan pada sesi kali ini kita akan lihat kepada 2.2, iaitu perkembangan idea nasionalisme di barat. Tanpa membuang masa lagi, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Untuk tajuk perkembangan idea nasionalisme di barat, kita akan sentuh mengenai 3 revolusi ini, iaitu yang pertamanya kita akan lihat kepada revolusi keagungan di England pada tahun 1688, kemudian kita akan lihat pula kepada revolusi Amerika pada tahun 1776, dan yang akhir sekali kita akan lihat kepada revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789. Secara umumnya, nasionalisme di barat ini adalah hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan dan mengganggu hak dan kebebasan rakyat. Contoh revolusi yang menunjukkan penentangan terhadap pemerintahan beraja ialah revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis. Nanti kita akan pergi lebih lanjutlah, kita akan lihat mengenai kedua-dua revolusi ini. Selain daripada itu, idea nasionalisme di barat juga dikaitkan dengan perjuangan memperoleh kemerdekaan daripada penjajah asing. Ini kita akan rujuk kepada revolusi Amerika. Nak tahu dengan lebih lanjut mengenai ketiga-tiga revolusi ini, jom kita belajar mengenai ketiga-tiga revolusi ini. Dan yang pertama, kita akan lihat dahulu kepada revolusi keagungan di England atau dikenali juga sebagai Glorious Revolution yang berlaku pada tahun 1688. Revolusi keagungan di England ini berlaku disebabkan oleh keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Ini dapat dilihat daripada peristiwa revolusi keagungan ini di mana bermula apabila Raja James II telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Jadi ini telah menyebabkan ahli parlimen telah bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak. Malah mereka juga telah mendapat sokongan daripada Mary II dan juga suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Bila James II menyedari bahawa sokongan terhadapnya semakin kurang, akhirnya James II telah melarikan diri ke Perancis. Disebabkan itulah kita kenali dia sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa secara aman. Maksudnya tiada berlaku pertumpahan darah di sini. Selepas itu kita lihat konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan telah dimantapkan semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange. Seterusnya, Bill of Rights telah digubal di mana Bill of Rights ini telah memberi keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Keseluruhannya, apa yang dapat cikgu ceritakan di sini, yang pertamanya kita lihat daripada Raja James II di mana Raja James II telah membelakangi parlimen semasa menggubal undang-undang. Dan kemudiannya ahli parlimen ni telah bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak ni dengan bantuan ataupun sokongan daripada Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Kemudian James II telah melarikan diri ke Perancis sebab menyedari sokongan dia dah makin kurang. Oleh sebab tu kita kenali dia sebagai revolusi keagungan. Dan akhir sekali konsep parlimen dan sistem raja berperlembagaan ini telah dimantapkan semasa pemerintahan Mary II dan juga William of Orange. Okey, jadi itu mengenai peristiwa dalam revolusi keagungan yang akhirnya nanti akan membawa kepada Bill of Rights telah digubal. Kita pergi pula kepada revolusi yang kedua, iaitu revolusi Amerika yang berlaku pada 1776. Revolusi Amerika berlaku disebabkan oleh reaksi orang Amerika yang menentang penjajahan British. Sebab berlakunya penentangan ini ialah British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Di sini dapat dilihatlah di mana terdapat 13 tanah jajahan British di Amerika. Dari segi peristiwanya, kita dapat lihat di mana penduduk Amerika telah menentang akta yang telah diperkenalkan untuk memungut cukai di tanah jajahan. Antara akta yang diperkenalkan ialah adanya akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan juga akta teh.
Penduduk tanah jajahan juga telah melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Ini disebabkan di dalam Parlimen British tiada perwakilan daripada Amerika. Inilah yang menyebabkan kenapa mereka melaungkan slogan ini, iaitu tiada cukai tanpa perwakilan. Selain daripada itu, pemimpin tanah jajahan juga telah menubuhkan Kongres yang diketuai oleh George Washington. Dan Kongres ini telah mengisytiharkan perang terhadap British. Selain daripada itu, Kongres juga telah meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson, dan di dalam pengisytiharan kemerdekaan Amerika ini telah ditegaskan di situ bahawa sekiranya kerajaan tidak dapat memberi hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan sendiri. Kemudian kita akan lihat di mana revolusi Amerika telah berakhir pada tahun 1783 apabila British kemudiannya telah mengakui kemerdekaan Amerika. 13 tanah jajahan British di Amerika kemudiannya telah digabungkan dan dinamakan sebagai Amerika Syarikat. Kemudian Amerika Syarikat telah memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Jadi itu mengenai revolusi Amerika, di mana revolusi Amerika ialah menentang penjajahan British dan akhirnya nanti membawa kepada kemerdekaan Amerika. Dan akhir sekali kita akan lihat kepada revolusi yang ketiga, iaitu revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789. Apa yang mencetuskan revolusi Perancis ini ialah idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Rousseau telah mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Malah suara rakyat digelar sebagai hasrat umum. Dan kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Jadi ini yang dikemukakan oleh Rousseau, dan kalau kita lihat kepada peristiwanya, kita akan lihat di mana sasaran golongan revolusi ini adalah terhadap pemerintahan autokratik Raja Louis XVI dan juga golongan bangsawan. Dan golongan ini sebenarnya telah memonopoli pelbagai keistimewaan dan rakyat pula yang terbeban dengan pelbagai cukai. Sebab tu kita lihat menimbulkan kita kata kemarahan, dan akhirnya rakyat telah bangkit untuk memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraannya di sini. Dan akhirnya kita lihat golongan revolusi ini telah menggempur penjara Bastille. Golongan revolusi ini juga telah membebaskan tahanan politik dan juga telah menggulingkan Raja Louis ke-16. Dan akhirnya kita dapat lihat di sini di mana revolusi Perancis telah membawa kepada kemunculan Republik Perancis dan berakhirnya sistem pemerintahan beraja di Perancis. Jadi ini yang melibatkan tentang revolusi Perancis. Di mana revolusi Perancis ni peristiwa dia kita lihat golongan revolusi ini telah menentang pemerintahan autokratik Raja Louis XVI dan golongan bangsawan, sebab dirasakan rakyat telah terbeban dengan pelbagai cukai dan golongan atasan ini pula telah mendapat pelbagai keistimewaan. Dan inilah yang akhirnya nanti membawa kepada kemunculan Republik Perancis dan berakhirlah sistem pemerintahan beraja di Perancis. Jadi ini yang dapat cikgu simpulkan, di mana idea nasionalisme di Barat telah mencetuskan kesedaran dan kebangkitan memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama dengan kamu dapat manfaat yang sebaik mungkin. So sekian dahulu daripada cikgu. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Berjumpa lagi dalam video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.